Sebelum saya meneruskan ceramah Maulid Rasul ini, tadi saya ada berbual dengan orang-orang duduk di sini dan dengan beritanya imam kedua di sini baru saja meninggal dunia pada waktu ini. Jadi imam adalah satu orang yang sangat berjasa di dalam sebuah kampung. Maka langkah baiknya kalau memulakan majlis ini dengan menceritakan kepada beliau, yaitu Ustaz Tuan Haji Usman. Jadi insyaAllah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Dan juga saya dapat berita bahawa di kampung ni lebih kurang dah 2-3 minggu tak hujan. Betul? Alhamdulillah pada hari ini melihat bagaimana Allah SWT menzahirkan rahmat dia, menzahirkan kasih sayang dia dengan menurunkan hujan. Alhamdulillah. Saya juga di madrasah tahfiz dahulu pernah ada satu masa lebih kurang pada akhir bulan tersebut, bulan 11 tahun lepas, dengan musim tergujur, dengan musim hujan. Setiap hari hujan, 2-3 minggu hujan tak kena-kena, minggu taufan. Kita dah rancang nak buat ceramah perdana. Macam mana nak buat? Dibuka semua jalan. Alhamdulillah kita agak daripada tahfiz kita beri amalan-amalan doa-doa oleh Nabi SAW. Malam yang kita nak buat tu boleh tak hujan langsung. Alhamdulillah. Padahal biasa di setiap malam memang hujan. Ini tanda rahmat kasih sayang Allah. Kita tak tahu Allah sayang kita ataupun tidak. Kita tak tahu, tapi ada tanda-tanda dia. Ada tanda-tanda. Contohnya macam kita berdoa. Kita tak tahu Allah terima ke tak terima, tapi ada tanda-tanda yang kita tahu Allah terima. Ulama kata apa? Aku tahu bila doa aku diterima apabila aku berdoa meremang bulu rumah. Maksudnya kalau kita doa saja-saja je, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tak ada rasa apa-apa. Itu kita tak ada tanda-tanda doa kita terima. Mungkin Allah terima, mungkin tak, kita tak tahu. Tapi kalau kita angkat doa ni sambil kita rasa kita punya khusyuk, kita rasa meremang bulu rumah, maka itu tanda doa kita diterima. Ada tanda-tanda. Begitulah. Alhamdulillah pada hari ini hujan ni menunjukkan kasih sayang Allah SWT pada penduduk kampung ni. InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh teruskanlah majlis-majlis ilmu. Sebenarnya tuan-tuan dan puan sekalian, yang berkat ni sebenarnya majlis ilmu. Kalau kita berkumpul sekarang ni walaupun atas nama Maulidur Rasul tapi buat karaoke, tak ada lah. Saya baru ni dapat satu WhatsApp, orang sekarang WhatsApp kan. Dapat satu WhatsApp, dia kan macam SMS lah, SMS internet. Dia tunjuk iklan, satu iklan sempena Maulidur Rasul. Kita buat pertandingan karaoke. 3 peringkat. Peringkat lagu tahun 60-an, bukan karaoke nasyid, karaoke lagu di Sabah. Ini cerita baru ni, cerita baru 2 minggu lepas ni, waktu zaman-zaman masa-masa Maulid Nabi ni. Walaupun mereka berkumpul atas nama Maulid Nabi, tapi bukan majlis ilmu, itu tidak dapat rahmat dari Allah SWT. Tapi alhamdulillah penduduk kampung di sini, 4 kampung telah bersatu untuk buat satu majlis yang sangat mulia sempena Maulidur Rasul SAW, walaupun dah lepas tarikh tepatnya iaitu 24 hari bulan Januari yang lepas bersamaan dengan 12 Rabiul Awal, tetapi bukan bermakna satu hari itu saja kita memperingati Rasulullah SAW. Nabi SAW sentiasa kena berada di dalam diri kita, iaitu kasih sayang pada Nabi. Tuan-tuan dan puan rahmat Allah SWT sekalian, inilah hebatnya agama Islam ni. Hebatnya agama Islam yang mana Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan satu orang idola untuk kita ikut. Ibaratnya seperti kereta api. Senang ceritanya, senang contohnya, seperti kereta api yang nak membawa satu kumpulan manusia, nak membawa penumpang-penumpang menuju ke arah satu tujuan. Maka perlu ada kepala dia. Kalau kepala tak ada, walaupun berjuta orang dalam gerabak kereta api, dia tak boleh nak gerak. Ataupun masing-masing tak tahu nak ke mana kereta api ini. Tetapi apabila ada landasan,
ada kepala dia, mudahlah kita nak menuju ke sesuatu tempat. Itulah ibaratnya kita, landasan kita Al-Quran dan petunjuk kita adalah hadis, perbuatan Nabi SAW. Kerana itu kita nak kena selalu sebut-sebut tentang kita punya pemimpin ini, pemimpin agung kita, iaitu Nabi Muhammad SAW. Salah satu idola, salah satu perkara yang ditunjukkan kepada kita. Oleh kerana Datuk kita dia dah minta izin tadi, dia nak pergi ke satu program, dan saya cakap dengan dia tak boleh bangun, minta jangan bangun selagi mana saya belum cerita pasal kapet. Saya nak cerita kapet dulu ni. Nak cerita kapet dulu. Tadi saya dah minta sedikit laporan tentang kampung ni. Penduduk kampung ni, iaitu yang qaryah masjid ni, tak kira lah daripada yang ada surau ke, maksudnya yang sepatutnya solat Jumaat di sini lebih kurang 300 buah rumah. Betul? Ahli qaryah masjid ni lebih kurang ada 300 buah rumah. 300 buah rumah. Okey, itu satu. 300, ingat 300. Masjid ni saya dah tengok ni tadi. Saya pun ada pengalaman sikit sebanyak bina bangunan madrasah. Jadi saya tahu kiraan lebih kurang berapalah luas ni. Ini lebih kurang 60 kali 80 kaki. Anggaran buka ni 60 di 80. Ini ruang dalam ni. Kalau kira kapet satu kaki RM5, saya pun pernah pasang kapet madrasah, memang kita pergi beli sendiri semua. RM5 tu memang cukup lah sebenarnya, satu kaki persegi RM5. Kali dengan ruang yang ada ni, tak sampai RM50,000, RM48,000. Lebih kurang modal yang diperlukan untuk kapet RM48,000, letaklah RM50,000. RM50,000 bahagi 300 rumah, berapa je? Lebih kurang dalam 100 lebih je, tak sampai 200, RM160. RM50,000 bagi 300 rumah. Dengar hampir RM200. Kita kecilkan sikit. Setiap hari kita masuk dalam tabung khusus kapet RM5 sahaja. Setiap hari RM5. RM5 sekarang kecil tuan-tuan dan puan kan. Anak kita top up handphone. Setiap hari kadang-kadang RM10, RM5, RM2 saja je. Itu ceritanya RM5 setiap hari daripada sebuah rumah. Kalau dalam rumah tu anaknya 12 orang, macam Tuan Imam Haji Talibin kita, anak 12 orang, RM5 bagi 12 orang, 3 mesin aja. Jadi kalau kita kumpul lah kan, duit-duit ni setiap seorang RM1 sebenarnya dah cukup dah untuk dapat beli kapet yang kata dah 12 tahun dah tukar ni. Jadi ini salah satu yang Nabi SAW ajar pada kita, iaitu wakaf. Sistem wakaf ni tuan-tuan dan puan sekalian adalah satu sistem yang sangat hebat, yang mana tak ada diajar oleh mana-mana agama dan tak ada diajar oleh mana-mana kaum. Satu agama, satu kaum, iaitu negara ataupun puak, tak ada ajar sistem wakaf. Yang ada hanya agama Islam sahaja. Dan itu pun Nabi Muhammad SAW yang bawa. Sebelum itu tak ada. Sebelum Nabi Muhammad SAW tak ada sistem. Dan dengan sistem wakaf ini jugalah kita lihat ramai para ulama telah tersebar daripada satu institut pengajian yang diasaskan atas sistem wakaf, iaitu Universiti Al-Azhar Al-Sharif. Ini sistem wakaf sepenuhnya. Universiti agama yang paling tua di muka bumi ini. Dan kebanyakan mufti-mufti, tok-tok guru kita adalah keluaran daripada sana. Sistem wakaf, dan satu sistem yang sangat-sangat bagus untuk memantapkan ekonomi. Kerana itu kerajaan negeri Johor adalah satu negeri yang dijadikan model, contoh bagi semua negeri-negeri di Malaysia untuk menjalankan sistem wakaf. Saya ambil master di UKM dan memang ada salah satu daripada kajian saya ialah wakaf Johor. Wakaf Johor ni adalah salah satu cara wakaf yang sangat-sangat bagus, yang mana telah memajukan banyak kemajuan bagi orang Islam. Dan saya sendiri pernah jumpa Datuk Mufti kita, pernah membincangkan tentang saham wakaf ni, dan beliau sekarang ni tengah melancarkan wakaf untuk beli Quran untuk orang-orang buta. Quran untuk orang buta ni dia tak boleh kecil macam kita. Dia satu juzuk tebal macam ni. Pasal apa? Kertas dia tu tebal dan dia ada gigi-gigi dia tu, dibaca guna jari dia kan. Jadi dia akan jadi tebal. Satu juzuk atau 3 juzuk dia tebal macam ni. Harga dia sangat mahal. Satu Quran tu, satu juzuk tu, RM1,000 diperlukan untuk cetak.
Jadi sekarang tuan-tuan perempuan kalau nak masuk saham wakaf Johor dalam urusan Quran tu juga, bolehlah hubungi pejabat agama untuk memantapkan lagi agama kita. Kita lihat tuan-tuan perempuan sekalian, agama lain menggunakan kekayaan seperti mana Datuk sebut tadi. Apabila ada kekayaan, kita boleh menyumbang, boleh menguatkan lagi. Walaupun harta bukan maksud hidup kita, agama Islam tidaklah menyokong kita menggila-gilakan harta sangat, tetapi harta boleh kita gunakan sebagai penyumbang ataupun penguat di dalam dakwah Islam kita. Kalau kita lihat di kawasan-kawasan orang asli, saya insya-Allah pada bulan 6 nanti ada buat program dengan sebahagian pelajar universiti untuk masuk ke kampung-kampung orang asli di bahagian Kota Tinggi dan sebagainya, dan juga di Pahang. Dan saya dah minta laporan sedikit daripada pejabat agama bahagian dakwah orang asli ini. Mereka kata sekarang ni orang asli dah mula murtad semula. Yang dahulu ada rombongan-rombongan dakwah, rombongan-rombongan pejabat agama pergi dakwah ke sana, mereka masuk Islam. Sekarang mereka murtad semula. Kenapa? Sebab mereka dapat bantuan daripada agama-agama lain, maka mereka murtad. Jadi sekarang ni kita kena menguasai sistem wakaf, sistem harta, sistem sedekah, sistem zakat, supaya kita boleh menampung keperluan mereka yang masuk Islam di sana. Kawan saya cerita di Indonesia, ada satu kampung murtad kerana kemiskinan dan hanya mendapat beberapa bungkus Maggi sahaja. Maggi. Kerana tak ada makan, dapat Maggi pun mereka sanggup murtad. Sampai tahap macam itu tuan-tuan sekalian. Jadi kerana itulah kita minta, kita sebagai orang Islam, kita bukan sahaja mantap di dalam ibadat kita, tetapi kita juga mantap di dalam ekonomi. Bukan maksud sampai kita nak lupa daratan, sampai kita nak lupa masjid, itu pun salah juga. Salah kalau kita jadikan dunia maksud hidup, tetapi kita jadikan dunia sebagai untuk membantu memajukan agama. Dan inilah yang dibawa oleh Nabi SAW yang kita nak ceritakan tentang dia pada hari ini. Dia bukan sahaja membawa agama yang berada di atas tikar sajadah sahaja. Dia adalah satu orang pakar ekonomi, pakar politik. Dia pemimpin negara Madinah. Satu-satunya negara yang memulakan undang-undang negara. Sebelum itu, walaupun ada negara Parsi, ada negara Rom, mereka tak ada undang-undang yang khusus. Tetapi Nabi SAW telah menetapkan undang-undang macam kita parlimen lah. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Jangan kita nampak Nabi ni hanya idola kita dalam ibadat, bukan. Nabi SAW juga idola kita dalam setiap kehidupan kita. Jadi tuan-tuan perempuan sekalian, kalau kita betul-betul nak cinta Nabi SAW, kita kena pastikan diri kita menguasai beberapa perkara. Di antaranya, kita kena kenal zat Nabi SAW. Diri Nabi SAW itu kita kena kenal. Kalau kita setakat mendakwa kita cinta Nabi, diri Nabi pun kita tak kenal, itu dakwaan kosong. Macam kita kata apa? Aku cinta pada isteri aku cinta pada bakat isteri aku cinta pada orang itu, aku suka kereta tu. Kereta yang orang sebut Ferrari itu aku suka. Tapi dia tak pernah kenal pun, dengar pun tak pernah. Dia tahu nama Ferrari sahaja, dia tahu nama Mercedes saja. Dia tak pernah nampak dan dia tak tahu apa ciri-ciri, maka itu dakwaan kosong. Dakwaan kosong, dia setakat cakap kosong, cakap sembang kedai kopi istilah orang. Pasal apa? Dia kata dia suka, dia minat, tapi dia tak kenal lagi apa benda yang dia suka. Jadi yang pertama, kita kena kenal zat iaitu diri Nabi SAW. Jadi adakah kita muhasabah diri kita? Kita muhasabah diri kita. Adakah sekarang kalau ditanya pada kita, macam mana para serupa Nabi? Adakah kita boleh jawab? Berbanding dengan kalau kita tanya, bagaimana para serupa Siti Nurhaliza? Bagaimana para serupa Aflin Syauqi? Bagaimana para serupa Syafi'i Salih? Kan? Kita akan mula cerita. Tetapi para serupa Nabi SAW, adakah pernah kita baca bagaimana para serupa Nabi SAW daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki? Ini asas yang pertama di dalam
akidah Muhammadur Rasulullah. Kita kena kenal siapa Nabi yang kita nak beriman dengan dia. Ini dalam akidah dipelajari benda ni. Dalam akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah dengan sifat 20-nya. Kita tahu sifat 20 yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, semua tu kita belajar. Di antara cara kita nak kenal Allah, nak kenal Nabi, nak cinta Nabi, kita nak ikut Nabi, kena kenal zat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada satu kitab yang terbaik untuk kita kenal zat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang namanya dalam bahasa Arab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, karangan Imam At-Tirmidzi, seorang ulama hadis yang hebat, dan telah diterjemahkan ke berpuluh-puluh bahasa, termasuklah bahasa Melayu. Bolehlah cari kat kedai-kedai buku Islam, iaitu buku Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ciri-ciri baginda sallallahu alaihi wasallam komplit dalam tu. Daripada Nabi bangun tidur sampai Nabi tidur semula, dan juga sifat-sifat Nabi daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Uban Nabi berapa helai, uban dekat rambut berapa helai, uban dekat janggut berapa helai, bagaimana bulu kening Nabi, bagaimana tinggi Nabi, bagaimana mancungnya hidung Nabi, bagaimana lebarnya dada Nabi, bagaimana gaya perjalanan Nabi, Nabi kalau berjalan macam mana, bagaimana cara Nabi bercakap dengan orang, bagaimana Nabi sambut tetamu. Komplit cerita dalam itu. Itu salah satu cara kita nak kenal zat Nabi, cari buku Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kerana kalau kita bercerita sekarang, kalau saya bercerita sekarang, kita akan lupa, sifat kita terlupa. Jadi kalau ada buku, kita duduk-duduk, kita sembang-sembang kat rumah, malam-malam kita baca dengan anak-anak kita, iaitu sifat-sifat Nabi. Kita ajar anak kita macam mana Nabi bercakap dengan orang tua, bagaimana Nabi minum guna tangan kanan, bagaimana Nabi buang air, semua ada komplit. Masuk tandas macam mana, keluar tandas macam mana. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, iaitu sifat-sifat ciri-ciri Nabi SAW. Banyak terjemahan, bahasa Indonesia ada, bahasa Melayu ada, bahasa Inggeris ada. Dan yang kedua, apa yang perlu kita tahu, apa yang perlu kita kuasai untuk datangkan cinta pada Nabi SAW? Yang keduanya ialah kita kena tahu sirah Nabi, perjalanan kehidupan Nabi, bagaimana Nabi punya perjuangan. Bila kita baca A to Z, baru kita dapat penghayatan. Ibaratnya kalau macam kita tengok cerita lah, contohnya kan, kita tengok cerita, kita datang tengah-tengah jalan, ataupun kita tak tengok daripada awal, kita datang kejap tengok-tengok je. Macam ibu-ibu biasa buat macam tu lah, dia sambil masak-masak, dia tengok kejap cerita, dia dengar ada lagu Hindustan sikit, dia tulis kejap, lepas tu dia sambung lagi masak kan. Dia tak ada feeling sangat macam tu. Dia tak ada feeling, dia rasa setakat seronok tengok ada nasyid, ada lagu, lepas tu dah dia sambung masak, dia sambung menjahit. Tak ada feeling, dia tak nampak jalan cerita tu punya cantik macam mana. Tapi kalau dia tengok A to Z, dalam cerita Hindustan 2 jam setengah tu, 3 kali berjurai air mata kan, bila dia tengok putus cinta lah, terbunuh lah hero-nya, sakit lah, jurai air mata. Betul tak tengok Hindustan berjurai air mata? Oh betul lah, angguk dia Ustaz mereka. Itu pasal apa? Pasal kita tengok A to Z, perjalanan cerita tu, maka kita dapat hayati. Begitulah tuan-tuan perempuan sekalian, sirah Nabi SAW. Kalau kita setakat tahu Nabi solat macam ni, kita cedok tengah-tengah je, Nabi punya solat macam ni, Nabi zakat macam ni, Nabi jihad macam ni, Nabi pergi haji macam ni, kita cedok macam tu, kita boleh dapat manfaat ilmu, tapi dia punya penghayatan, pengorbanan Nabi tu kita tak dapat. Kita tak dapat feeling dia. Macam mana Nabi tiba-tiba boleh pergi haji, padahal cerita sebelum pergi haji tu, Masya Allah, Nabi pernah kena halau daripada kampung halaman sendiri. Nabi pernah cuba masuk melalui umrah di Hudaibiyah, kena buat perjanjian Hudaibiyah, Nabi dizalimi, patah balik, sahabat-sahabat pun rasa tak puas hati dengan Nabi. Sebab kenapa ni kata nak masuk tapi tak jadi masuk. Ibaratnya macam kita dah kampung haji kata, okey, pergi haji semua dah dapat, tiket semua dah dapat, visa dah dapat, pasport dah dapat, sampai airport Jeddah kita patah balik. Macam mana kita punya mengamuk gitu? Macam mana kita tak puas hati dengan kampung haji? Itu ibaratnya contoh, gambaran. Para sahabat dah sampai sempadan dah Mekah, tiba-tiba dia berkata, dah tak ada masuk, patah balik. Walaupun mereka sahabat, mereka manusia, mereka ada perasaan. Nabi, kita punya agama yang betul.
Kita atas agama yang benar kan? Betul? Itu kenapa kita takut dengan kafir? Ini Nabi di pandangan jauh. Dia ada strategi dia sendiri. Maka last ceritanya Nabi SAW buat arahan balik juga ke Madinah, tak jadi pergi Hudaibiyah, tak jadi pergi umrah melalui Hudaibiyah. Semua cerita-cerita tu dia ada penghayatan dia sendiri. Bagaimana Nabi SAW kena baling dekat Taif, berjurai-jurai darah dia, keluar dengan baju yang bersih, balik dengan baju yang berdarah. Sampai ke Taif, budak-budak kecil pun baling batu dengan dia. Kalau di Mekah orang tua je yang lawan dia. Di Taif budak-budak kecil macam budak-budak nasyid tadi ni, lari belakang Nabi baling dengan batu, baling dengan najis, baling dengan kata-kata yang kesat. Lepas tu apabila Nabi SAW nak patah balik ke Mekah, malaikat datang, malaikat gunung ganang datang, malaikat peti hujan semua datang. Malaikat-malaikat ni datang jumpa Nabi, wahai Nabi, kami ni malaikat ini, kau perintah kami buat apa saja kami akan buat. Nak terbalikkan gunung, semua kami buat. Nabi kata apa? Biarkanlah mereka belum faham. Walaupun mereka tak sempat beriman, mungkin anak cucu mereka nanti akan beriman. Dan Nabi doa apa? Ya Allah, ampunkanlah kaum aku jahil, mereka tak tahu ya Allah. Salah aku ya Allah, aku lemah, aku tak pandai dakwah mereka. Bayangkan Nabi SAW yang begitu hebat di sisi Allah, kena baling macam-macam, dia doa bukan doa kehancuran. Ini cerita doa kehancuran ni. Mana boleh doa kehancuran untuk orang Islam? Ni Nabi SAW, orang kafir tu, orang kafir tu, yang buat macam-macam dengan Nabi. Nabi bukan doa binasakan, Nabi doa Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma inni, Allah, sesungguhnya aku mengadu pada engkau kelemahan diri aku. Kelemahan diri aku, bukan kelemahan apa, mereka ni jahil ya Allah, mereka tak nak terima cakap aku ya Allah, hancurkanlah mereka. Tak ada. Ya Allah, aku lemah, aku tak pandai berdakwah. Kaum Taif mereka tak faham agama, mereka tak faham apa itu hidayah. Ya Allah, ampunkanlah mereka, berikanlah hidayah pada mereka. Sekarang kalau kita pergi Mekah, pergilah Taif. Bagaimana amalan Taif di sana, masya-Allah. Masjid hidup, masjid sentiasa penuh. Kalau Nabi dulu doa kehancuran untuk penduduk Taif, ada sekarang orang Taif boleh ibadat dalam masjid? Tak ada. Nampak tak? Bagaimana akhlak Nabi SAW, sirah Nabi kalau kita baca, kita dapat belajar banyak perkara. Kita akan rasa kemanisan, kita akan rasa bangga kita ni ada seorang Nabi yang nama Muhammad SAW. Kita akan rasa ta'assub dengan Nabi. Kita ta'assub dengan Nabi tak apa, jangan ta'assub dengan orang lain. Bila ta'assub dengan orang lain ni masalah. Orang lain semua ada salah silap, Nabi SAW maksum, tak ada salah silap. Dan perkara ketiga, tuan-tuan, perempuan yang rahmat Allah SWT sekalian, yang perlu kita tahu untuk meningkatkan cinta kita pada Nabi SAW, untuk kita meningkatkan kasih sayang kita pada Nabi SAW, ialah kita kena tahu sifat-sifat Nabi. Tadi zat Nabi, perjalanan Nabi, sirah kehidupan dia. Dan yang ketiga, amalan Nabi, sunnah-sunnah Nabi itu kita nak tahu. Nabi SAW di dalam sunnah bersama keluarga dia macam mana? Dalam istilah yang lain, akhlak Nabi SAW. Akhlak bersama isteri-isteri dia macam mana? Isteri-isteri ni, isteri-isteri, 9 orang isteri hidup bersama Nabi SAW, dan mana semua 9 ni boleh reda dengan Nabi. Kerana apa? Kerana kehebatan Nabi SAW di dalam mentadbir keluarga dia. Kenapa saya buat contoh isteri-isteri ni dulu? Kerana perkara yang paling susah bagi seseorang itu mentadbir ialah keluarga sebenarnya. Mungkin datuk kita, dia boleh jadi pemimpin di dalam kawasan yang luas, tetapi kalau dipasang 2 orang, bayangkan apa akan terjadi. Mungkin dia akan hebat di luar, dalam UFO dalam rumah. UFO. Oh, UFO. Kita tunjuk UFO. Ni UFO dalam rumah. Jadi Nabi SAW, dia boleh hebat dalam rumah, maknanya dia hebatlah kat luar. Kerana itu Nabi SAW sabda apa? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu, semantap-mantap kamu, sehebat-hebat kamu
ialah mereka yang boleh berakhlak baik dengan keluarganya, khususnya isterinya. Dan aku adalah orang yang terbaik di kalangan kamu di dalam urusan keluarga. Macam saya sekarang lah contohnya. Boleh ceramah, cakap hebat, boleh. Tapi balik rumah tak tahu lagi. Tapi kalau boleh hebat dekat rumah, boleh berakhlak dengan isteri di rumah, boleh berakhlak dengan anak di rumah, maknanya itulah kita yang sebenarnya. Tapi sebagian orang, dia bagus kat luar. Dia boleh belanja kawan dia makan macam-macam. Kat restoran mamak lah, restoran Arab lah, dia boleh belanja. Tapi balik, dia tak bawa apa pun untuk rumah. Itu tak bagus lah tu. Macam mana akhlak Nabi SAW bersama keluarga. Nabi SAW dalam rumah, dia buat kerja rumah. Satu kali ada orang bertanya pada Aisyah radhiyallahu anha, macam mana Nabi dalam rumah? Aisyah jawab apa? Dia buat kerja rumah macam biasa. Basuh baju, gosok baju, jemur baju, lipat baju, tolong basuh pinggan mangkuk. Kalau sekarang lah kita tanya bapak-bapak suami ni, berapa orang yang buat? Mungkin ada lah. Tak mustahil, mungkin ada setengah orang dia memang suka basuh pinggan mangkuk semua ni, lelaki ni. Tapi berapa orang yang buat? Sebenarnya benda kecil-kecil macam ni lah yang mengeratkan hubungan suami isteri. Dan dengan situ ada akhlak. Anak-anak yang melihat akhlak yang baik daripada ibu bapa ni akan jadi anak yang berakhlak baik juga. Tetapi sekiranya mak ayah ketua di dalam keluarga ni berperang selalu, maki hamun selalu, maka anak-anak akan bermasalah. Anak-anak akan ikut ni mak ayah ni. Maka apabila dia kat sekolah, dia akan buat apa yang dia buat kat rumah. Apa yang dia dapat kat rumah, mak ayah maki hamun, bergaduh, buli dan sebagainya, dia akan buat kat sekolah. Kena pula duduk dekat asrama penuh. Lagilah dia lepaskan. Seperti mana ayah dia garang dengan mak dia, maka dia pun dah mula tunjukkan sifat buli dia pada kawan-kawan dia. Jadi akhlak Nabi SAW kita nak tahu. Akhlak sebagai suami dan akhlak isteri-isteri Nabi pada suami macam mana. Dan juga akhlak Nabi SAW sebagai seorang ayah, macam mana dia didik anak dia. Bagaimana akhlak Nabi SAW sebagai seorang atuk kepada cucu dia. Bagaimana Nabi SAW menunjukkan akhlak sebagai seorang pemimpin kepada sahabat-sahabat dia. Bagaimana Nabi SAW menunjukkan akhlak sebagai rakyat ketika dia berada di Mekah. Bagaimana Nabi SAW menunjukkan akhlak yang baik bersama jiran tetangga. Bagaimana akhlak Nabi SAW terhadap orang kafir. Dengan orang kafir pun berakhlak. Bukannya bermaksud kita tunduk, kita lemah. Tetapi kita menunjukkan akhlak yang baik, yang mana ramai orang kafir masuk Islam disebabkan akhlak baginda Nabi SAW. Ada satu orang makcik tua di Madinah. Dia selalu kutuk Nabi. Apa ni aku dengar ni ada orang Mekah datang ni, dah ada orang luar datang ke Madinah nak tunjuk teror jadi pemimpin. Lepas tu kata agama lain salah. Macamlah dia tu baik sangat, macamlah dia tu betul sangat. Dia kutuk Nabi Muhammad SAW setiap hari. Dan dia minta sedekah. Dia orang miskin, dia minta sedekah, dia duduk di pasar di Madinah. Dia kutuk Nabi. Nabi SAW apabila dengar ada makcik tua ni kutuk dia, Nabi pergi, dia buta, makcik ni buta. Nabi SAW pergi setiap hari suapkan dia nasi. Nabi roti. Nabi SAW ambil roti, kunyah-kunyahkan dulu supaya lembut. Orang tua, gigi pun dah tak ada orang dulu, mana ada gigi palsu. Nabi SAW beri dia. Sampailah satu masa Nabi SAW wafat. Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, mengganti Nabi SAW. Dia menjalankan aktiviti harian Nabi SAW. Apabila dia tahu ada seorang tua ni yang biasa Nabi SAW beri makan pada dia, dia pun pergi jumpa orang tua ni, dia beri makan. Nabi SAW tak cakap apa, makan aja, beri makan dah. Nabi tinggalkan. Nabi tak cakap apa pun. Abu Bakar pun meneruskan perkara yang sama, beri makan dan tinggalkan. Satu kali perempuan tu tanya, makcik tua tu tanya, awak ni orang yang sama ke sebelum ni? Saya rasa awak ni bukan orang lain ni. Kerana orang yang sebelum ni suap saya makan, saya rasa sedap sebab dah lembut roti dia. Awak ni suap keras, Abu Bakar koyakkan roti tu beri makan. Kan? Jadi tak lembut lagi. Dia kata awak bukan orang yang sama. Siapa awak ni? Kata saya orang lain, kawan saya tu dah meninggal. Dah meninggal, dia pun sedih lah. Lah orang baik yang selalu suap aku makan dia dah meninggal. Siapa dia tu Dia tu siapa tu yang baik sangat datang jumpa aku, suap aku makanan? Dia siapa dia tu?
Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa agama Islam. Bila dengar macam tu, makcik tu lagi nangis. Terus dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga akhlak para sahabat apabila dia pergi ke China. Naik kapal pergi China nak berdakwah kat sana, para sahabat tak reti bahasa Cina. Tak reti bahasa Cina. Orang Cina tak reti bahasa Arab para sahabat. Habis itu nak dakwah macam mana? Ad-da'watu bil hal, iaitu dengan akhlak yang sempurna. Ramai Cina masuk Islam, bahkan Islam di China lebih awal daripada Islam di negara kita. Islam di China lebih awal 200 tahun sebelum Islam masuk ke negara kita. Dan China ni satu tempat yang sangat kuat agama Islam. Kalau kita pergi ke Beijing, saya tahun lepas ada pergi Beijing, memang masjid Masya Allah, masjid lama-lama, masjid yang dah 1000 tahun, maksudnya dah lama. Islam bertapak di negara China. Begitulah akhlak Nabi SAW bersama orang kafir. Begitu juga satu kali Nabi SAW dia menziarahi seorang budak Yahudi. Budak Yahudi. Nabi SAW ziarah budak muda Yahudi budak tu, Nabi ziarah. Kalau kita lah sekarang ni, budak-budak rempit yang merempit, kalau sakit tak kita ziarah. Jauh sekali dah. Kecuali kalau mungkin anak saudara kita ke apa. Budak rempit, kalau jatuh sebab dia merempit, mungkin kita kata apa? Padan. Kan? Padan mungkin tu. Rempit lagi. Rempit. Itu kalau kita nak ikutkan geram kita, memang kita cakap macam tu. Tapi akhlak yang sempurna bukan macam tu. Kita dekati dia. Satu kali saya pernah beli barang kat satu kedai tu. Budak pun merempit. Dia pun berhenti kat kedai tu. Saya pakai jubah. Bila saya rapat dengan dia, dia macam takut. Alamak ni, nak kena marah ni. Tapi bila rapat, saya pegang bahu dia. Dek, pegang bahu dek. Tapi rempit tadi tu tak power lah. Oh ni, saja nak ambil hati dia dulu. Lepas tu masuklah cerita agama sikit. Alhamdulillah, boleh terima. Daripada kalau kita marah dia, dia pun mungkin akan geram. Pak Haji ni semua tak boleh pakai macam ni. Dan semua benci tengok aku. Dia Nabi SAW ziarah budak Yahudi ni dalam keadaan sakit tenat. Kemudian Nabi sampaikan, aku jamin engkau masuk syurga sekiranya engkau beriman dengan aku. Mengucaplah. Ayah dia kat sebelah, ayah budak Yahudi ni. Dia sebut salah, macam mana ni? Ayah dia tengok. Yahudi sebenarnya tahu Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang betul. Cuma ada beberapa perkara yang mereka tak puas hati itu. Kenapa Nabi akhir zaman lahir daripada kalangan orang Arab? Itu je yang mereka tak puas hati. Jadi bapak dia ngangguk pada anak dia. Dia budak dia pun mengucap. Budak Yahudi ni nak mati, akhir hayat dia dapat mengucap Alhamdulillah. Nabi SAW gembira bila budak Yahudi dapat mengucap. Nabi keluar dari rumah budak Yahudi ni suka sangat, gembira sangat. Ibaratnya macam kita dapat tahu yang anak kita ni berjaya masuk universiti, cemerlang universiti, ibaratnya macam itulah. Nabi keluar rumah gembira sangat. Sahabat-sahabat nampak Nabi pelik. Nabi kenapa? Masuk tadi macam muram, keluar gembira. Alhamdulillah, aku telah dapat menyelamatkan satu orang daripada neraka Allah SWT, masuk syurga Allah SWT. Kalau dia mati dalam keadaan kafir, neraka selama-lama. Alhamdulillah, mati dapat mengucap, masuk syurga insyaAllah. Itu akhlak Nabi bersama orang kafir. Yahudi pula tu. Dan kita akhlak Nabi SAW bersama kepada binatang. Binatang. Kalau kita binatang ni bahkan jadi bahan makian kita, binatang kau. Kan? Maknanya apa? Kita nampak binatang ni satu benda yang hina sampai kita membuat makian pada orang. Pada Nabi SAW, binatang tu Nabi muliakan mengikut dia punya ranking dia, mengikut dia punya keperluan kemuliaan. Macam mana nak muliakan binatang? Dalam sebuah hadis, dalam hadis 40, kita ni orang Johor, insya-Allah memang kita belajar hadis 40 dekat Darjah Khas. Rasanya orang baik kontrol ni semua dah habis Darjah Khas. Darjah Khas kita akan belajar hadis 40 Imam Nawawi. Dalam tu Nabi SAW kata apa? Ahsinu dzibhata. Hendaklah kamu sembelih baik-baik, cantik-cantik. Macam mana nak sembelih bagus-bagus? Sembelihlah menggunakan pisau yang tajam. Sembelih jangan di hadapan binatang yang lain. Sembunyi-sembunyi supaya binatang yang masih hidup tak nampak kawan dia kena sembelih. Dengan binatang pun Nabi jaga akhlak. Nak sembelih, jangan sembelih guna pisau tumpul. Walaupun boleh mati, tapi menyakitkan binatang. Jangan sakitkan binatang. Kita kan nak makan dia.
Kita kan nak dapat nikmat daripada ayam tu. Kita kan nak nikmat daripada biryani kambing yang kejap lagi kita makan. Dengan apa? Lembu ke kambing? Lembu kan, makan kambing ni. Kita kan nak dapat nikmat daripada lembu yang kita makan. Takkan kita sakitkan dia. Padahal kita nak mendapati nikmat daripada daging dia. Tak patutlah tu. Seperti mana si suami selalu menegur isteri dia. Marah isteri dia. Isteri dia tetap layan dia, buatkan air, masakkan. Dia marah juga. Tak patutlah tu. Kan isteri memberi manfaat. Kenapa kita duk sakitkan hati dia? Begitulah. Binatang ni kita nak dapat manfaat daripada dia. Kita nak naik dia. Orang dulu tunggang kuda, unta. Nabi SAW satu kali nampak para sahabat bersembang. Ada juga para sahabat dulu dia sembang tepi-tepi jalan sambil duduk di atas kuda. Sambil duduk di atas kuda, 2-3 orang duduk atas kuda ni bersembang. Macam budak-budak muda lah atas motor bersembang kan. Sahabat dulu atas kuda bersembang. Nabi kata apa? Kalau kamu nak sembang lama-lama, turunlah, kesian unta, kesian kuda. Nampak tak perasaan? Nabi SAW menjaga perasaan kuda. Kamu nak berbual lama, tak ada kena-mengena pun tentang kuda tu. Lainlah kalau cerita macam mana nak beri makan kuda ke apa ke, mungkin ada kena-mengena dengan dia. Kamu nak cerita tentang lain, turun daripada kuda, beri kuda tu rehat, kamu sembang lah. Macam mana akhlak Nabi SAW terhadap binatang, tuan-tuan, perempuan sekalian. Apatah lagi akhlak bersama manusia. Sekiranya dengan binatang pun Nabi berakhlak, sekiranya dengan orang kafir, Yahudi pun Nabi berakhlak, sekiranya dengan wanita yang kutuk Nabi pun Nabi berakhlak, apatah lagi bersama orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Tetapi minta maaf cakap, kita sekarang ni ramai yang terbalik. Dengan orang kafir, kita sanjung, kita puji dia. Tetapi sesama Islam, kita mudah mengumpat sama kita, mudah mengutuk sama kita. Cuba kita tengoklah orang yang ngutuk-ngutuk ni. Ramai dia ngutuk orang mana? Sama-sama Islam. Ada dia ngutuk sangat orang kafir? Tak ada. Ini masalah. Padahal sifat para sahabatnya Nabi SAW yang Allah SWT puji ialah Muhammadur Rasulullah walladzina amanu walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Mereka yang bersama Nabi Muhammad SAW, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, orang yang bersama Nabi iaitu para sahabat Nabi, asyidda'u 'alal kuffar, mereka tegas dengan orang kafir, ruhama'u bainahum, mereka berkasih sayang sesama orang Islam. Masalahnya kita sekarang sesama orang Islam selalu sangat kita bertengkar, selalu sangat kita bercerai-berai, tetapi bersama puak lain kita tak ambil tahu sangat. Menyebabkan puak lain dah mula ambil kesempatan. Hatta nama Allah pun dia nak ambil. Satu perkara yang paling tinggi bagi kita. Bukannya tanah kita dia nak ambil, bukannya perkara lain, nama Allah pun dia dah nak menguasai. Bayangkan macam mana? Nak salahkan mereka pun sebenarnya tak boleh juga. Sebenarnya kelemahan yang ada pada diri kita. Cuba tanyalah anak-anak muda, sebahagian anak muda, bukan semua. Tanya mereka, cuba cerita sikit tentang Allah. Tuhan itu je dia boleh sebut. Nak cerita Allah macam mana, kehebatan Allah macam mana, tak reti. Tak tahu nak cerita Allah apa-apa. Jadi sekiranya orang yang sepatutnya memiliki nama Allah ni dah tak nak ambil tahu tentang Allah, janganlah salahkan orang lain kalau nak guna. Walaupun bersalah orang tu nak ambil, tapi salah kita juga. Kita ni kena baiki dulu sesama kita ni, barulah mudah untuk kita tolak orang sana supaya jangan ambil apa yang hak kita. Ibaratnya macam apa? Katakanlah kita ni semua adik-beradik lah. Orang Islam ni kita semua ni adik-beradik. Kita ada satu rumah yang besar, rumah banglo, bangunan yang hebat yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Tapi kita tak nak ambil tahu rumah tu, kita tak nak tinggal, kita tak nak duduk situ, bersihkan pun tak, kita biarkan. Dah jadi macam rumah apa dah, macam jadi rumah hantu dah. Tiba-tiba ada orang masuk, duduk kat situ. Kita nak marah dia. Memang dia salah masuk, tapi kita dah tak ambil tahu. Dia orang miskin buat hal tu, dia nak guna rumah tu, dia pun masuk aje lah. Walaupun dia salah, tetapi nak buat macam mana, kita dah tak guna rumah tu. Jadi macam mana supaya orang tak masuk, tak ambil alih rumah tu? Maka kita kenalah imarahkan rumah tu, jadikan hak milik kita, guna betul-betul. Itulah ibarat nama Allah SWT ni. Kita kena betul-betul beriman dengan Allah.
betul-betul yakin tentang kebesaran Allah, tentang kehebatan Allah. Kita kena selalu cerita tentang Allah. Kita kena beritahu anak kita siapa Allah yang sebenarnya, dari sifat Allah, zat Allah, kehebatan Allah, sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, Asmaul Husna. Kita kaji apa maksud Asmaul Husna, kita guna untuk manfaat khasiat-khasiatnya. Kita ceritakan tentang Asmaul Husna pada anak-anak kita, barulah orang lain tak akan ambil hak kita. Nah, ini Nabi SAW, dia punya akhlak dia bersama orang-orang Islam. Bagaimana Nabi SAW memuliakan. Nabi ajar bagaimana akhlak yang baik. Nabi ajar bagaimana akhlak yang baik. Bagaimana akhlak yang baik bersama tetamu contoh. Bersama tetamu. Nabi SAW kalau tetamu datang, dia takkan biarkan tetamu dia pulang tanpa ada rasa apa-apa makanan atau minuman di rumah. Kalau tak ada, dia akan minta para sahabat supaya ikram ataupun muliakan tetamu yang datang tempat dia. Kadang-kadang rumah Nabi 3 bulan tidak berasak, tuan-tuan perempuan sekalian. 3 bulan tak berasak. Padahal dia seorang pemimpin. Zakat semua dapat pada dia. Dia yang uruskan zakat, dia uruskan harta perang, rampasan perang. Tapi dalam rumah tak ada harta. Waktu Nabi SAW nak wafat, 3 hari sebelum itu, Nabi dah tanya pada isteri-isteri dia, apa yang ada dalam rumah kamu semua? Masing-masing bawa, ada 1 dinar, ada 2 dinar. Terkumpullah lebih kurang 70 dinar. Terkumpul 70 dinar. Nabi kata apa? Sebelum matahari tenggelam pada hari ini, aku tak nak nampak 70 dinar ini dalam rumah. Sedekahkan semua. Bila dah sedekah, Nabi belum meninggal lagi, belum wafat. Ada lagi 2-3 hari Nabi nak wafat. Makanan kat rumah tak ada, pasal duit semua dah habis. Bagaimana pengorbanan Nabi SAW? Jadi ini Nabi SAW apabila sahabat ada tetamu datang, rumah kadang-kadang tak ada makanan, Nabi tanya para sahabat, siapa di kalangan kamu yang boleh layan tetamu aku ni? Bagi pihak. Satu kali, para sahabat waktu itu pun semua dah tak ada harta dah. Mungkin dah dihabiskan guna untuk jihad dan sebagainya. Dah tak ada harta. Tiba-tiba satu orang, tak apalah Nabi, biar aku terima tetamu ni, aku beri makan dia kat rumah. Kemudian dia pun bawa balik rumah. Sahabat ni bawa balik rumah, dan dia suruh tunggu sebentar di luar pintu. Dia masuk, dia tanya orang rumah dia, ada makanan tak? Orang rumah dia kata, ada, sedang masak, tapi hanya cukup untuk anak-anak kita saja. Untuk kita pun ada tak ada. Untuk anak-anak cukup. Sahabat dia kata apa? Kita ada tetamu Nabi. Tetamu Nabi. Nabi, aku dah sedia, abang dah sedia untuk beri makan pada tetamu ni. Okeylah, tak apa bang, boleh insya-Allah. Ini sifat isteri salihah. Okey, tak apa, boleh. Dan Nabi yang perintah, Nabi yang minta, boleh. Cinta sahabat pada Nabi. Nabi cakap, okey tak apa, boleh. Biarlah anak kita tak makan pun, tak apa. Tapi nak buat macam mana? Makanan sikit. Dia buat lampu pelita terpadam. Sahabat ni buat lampu pelita terpadam. Habis ni lampu pelita terpadam. Tak apa, makan. Dia buat makan. Sahabat ni buat makan sama-sama, padahal dia tak makan. Sebab makanan tak cukup untuk makan bersama. Kalau tetamu makan sampai kenyang cukup. Maka lepas dah habis makan semua, dia hidupkan api. Okey, dia uruskan tidur dan sebagainya. Esoknya datang pergi solat subuh. Nabi SAW panggil sahabat. Dia kata, tahni'ah, kerana telah turun satu ayat daripada Allah SWT memuji perbuatan kamu. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Wa man yuqa shuhha nafsihi. Yu'thiruna ala anfusihim. Ayat ni, yu'thiruna ala anfusihim, mereka sanggup bersusah payah walaupun mereka memerlukan. Sahabat ni tadi perlukan. Anak belum makan, lapar, tapi dia sanggup korbankan untuk memuliakan tetamu Nabi SAW. Yu'thiruna ala anfusihim, mereka sanggup menyusahkan diri mereka walau kana bihim khassasah, walaupun dia tengah nakkan benda tu. Jadi tuan-tuan perempuan, ini yang kita nak belajar, pengorbanan untuk agama. Nabi SAW minta, kita kena beri. Nabi minta kita keluar zakat, kena keluarkan zakat. Walaupun kita rasa, aku susah payah kumpulkan duit, kenapa nak keluarkan zakat?
Bahaya. Nabi minta kita keluarkan zakat, Nabi minta kita jaga amalan, Nabi minta kita itu dan ini, kita kena buat. Ada beberapa tahap yang Nabi minta ni. Ada yang minta tahap wajib. Itu yang ulama bagikan pada 5 tahap. Wajib, makruh, sunat, haram, wajib, haram, sunat, makruh, harus. Permintaan-permintaan Nabi, perintah-perintah Nabi. Ada yang Nabi dia kata apa? Aku mengharapkan. Nabi tak perintah, tapi Nabi kata aku mengharapkan. Kalau boleh kita sempurnakanlah harapan Nabi. Contohnya apa? Nabi kata apa? Aku mengharapkan surah Al-Mulk ini berada di dalam setiap dada umat aku. Nabi SAW mengharap supaya surah Al-Mulk juzuk 29, kita buka juzuk 29. Muka surat pertama tu, itulah surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir tu. 2 muka surat setengah. Nabi kata apa? Aku mengharap setiap dada umat aku ada surah ini. Walaupun benda itu tak wajib, tapi harapan Nabi kalau boleh kita sempurnakanlah. Tanda kita cinta pada Nabi SAW. Kenapa perlu hafal surah Al-Mulk? Sebab Nabi SAW tak nak kita kena azab dalam kubur. Surah Al-Mulk siapa amalkan pada setiap malam, sama ada lepas maghrib ataupun lepas isyak, yang penting sebelum tidur, baca surah Al-Mulk. Tak sampai 5 minit pun kalau kita baca, kalau kita dah hafal, kita baca tak sampai 5 minit pun, maka amalan itu akan menjauhkan kita daripada azab kubur. Janji Nabi SAW. Jadi kita usahakanlah. Walaupun nak menghafal ni bukan mesti duduk madrasah. Baca setiap hari, hafal 1 ayat, insya-Allah kita dapat. Ini semua tanda kita nak cinta pada Nabi. Apabila kita tahu amalan Nabi, kita nak buat. Kita tahu akhlak Nabi, kita nak buat. Kita tahu sunnah Nabi, kita nak buat. Ini tanda cinta. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala beritahu apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada umat kau, sekiranya kamu cinta Allah, maka ikutlah aku. Tanda kita cinta Allah, kita ngaku kita cinta Allah, kita puji Allah selalu, alhamdulillahirabbil alamin. Kita puji Allah dalam solat kita. Betul ke kita cinta Allah? Tanda kita cinta Allah, Allah SWT perintah Nabi Muhammad SAW beritahu kita umat dia, katakanlah wahai Muhammad kepada umat kamu, sekiranya kamu cinta Allah, fattabi'uni, ikutlah aku. Ikut cara Nabi, ikut amalan Nabi, ikut sunnah Nabi, ikut akhlak Nabi. Fattabi'uni. Apa akan dapat kalau kita ikut sunnah Nabi? Natijahnya yuhibbukumullah, Allah cinta kamu. Allah cinta kita. Bukan senang nak dapat cinta pihak lain. Kadang-kadang kita cinta wanita tu, belum tentu dia cinta kita. Kita cinta orang tu, belum tentu dia cinta kita. Tepuk sebelah tangan tak menjadi kan? Tapi begitulah, kita dakwa kita cinta Allah, tapi betul ke Allah cinta kita? Nak pastikan yang Allah memang cinta kita, kita ikut sunnah Nabi, ikut cara Nabi. Sebagai satu tanda kita sayang Nabi, kita menzahirkan kita punya cinta kita pada Nabi, yang mana kita sambut kelahiran dia dengan Maulidur Rasul dan sebagainya. Fattabi'uni, ikutlah cara aku solat, cara aku ibadat, cara aku jaga keluarga, cara aku cari rezeki, cara aku beribadat, cara aku berqiyamul lail, cara aku berpuasa, cara aku berumrah, cara aku berhaji. Ikutlah cara aku. Fattabi'uni, di dalam percakapan aku, di dalam pandangan aku, di dalam zikir aku, di dalam Al-Quran aku. Fattabi'uni, ikut aku. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kamu. Kerana Allah cinta Nabi Muhammad, maka sesiapa yang sayang Nabi Muhammad, Allah sayang orang. Ibaratnya macam kita, anak kita sayang sangat pada anak kita yang seorang tu. Sesiapa yang puji anak kita, siapa yang baik pada anak kita, siapa yang suka pada anak kita, kita pun suka orang tu. Itulah ibarat, gambaran. Allah SWT sangat sayang pada Nabi SAW, Habibullah, kekasih Allah, pecinta Allah. Allah cinta dia. Maka apabila kita ikut cara Nabi, Allah SWT pun akan cinta kita. Yuhibbukumullah, tidak setakat itu saja, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampunkan dosa kamu. Sebab kita ikut sunnah Nabi, Allah ampunkan kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosa kamu, wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuan-tuan dan puan yang Allah SWT sekalian,
Ringkasannya, Nabi SAW yang kita nak ikut dia ada dalam 3 perkara. Yang pertama, zat Nabi. Nabi SAW dari hujung rambut sampai hujung kaki dia macam mana, cara berpakaian dia macam mana, para sahabat Nabi macam mana. Kita nak tiru cara Nabi, ikut cara Nabi, belajar. Walaupun kita tak dapat sempurna, kita nak tiru cara Nabi SAW, kerana itu tanda kita sayang Nabi. Jadi kita nak ikut cara dia punya diri dia. Yang kedua, kita nak ikut cara perjalanan dia. Dan yang ketiga dan yang terakhir insya-Allah, iaitu kita nak ikut bagaimana perasaan Nabi. Ini yang susah nak buat. Pakaian senang, pakai jubah senang, kopiah senang, serban senang, semua senang. Ni zahir, senang nak ikut. Pakai tudung labuh, pakai tudung tutup aurat senang. Tetapi dalaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalaman Nabi, kasih sayang Nabi, takwa Nabi, ikhlas Nabi, kerisauan Nabi. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat umat dia sembah berhala, Nabi risau. Itu yang dia pergi beruzlah dekat Gua Hira. Dia fikir kat sana, macam mana umat aku ni dah mula rosak ni. Maka dapatlah wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahyu pertama. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat dia, kerisauan dia melihat masyarakat dia yang rosak, maka Allah SWT bantu dia dapat hidayah, dapat memimpin masyarakat. Begitulah kita. Sekiranya zahir kita alhamdulillah dah bagus, kita pun alhamdulillah dah datang masjid, datang ceramah-ceramah, tetapi ada tak kita fikir orang lain yang masih lagi jauh daripada masjid, masih lagi jauh daripada agama? Kesian. Kalau kita tengok konsert, Masya Allah ramai. Kalau kita tengok datang ceramah, innalillah, tak ramai. Kata kalau sekarang ni ada konsert, kita tengoklah betapa ramai. Itulah kita kena risau bagaimana supaya masyarakat kita, khususnya remaja kita, mengenali Rasulullah SAW lebih daripada dia mengenali artis-artis dan juga pemain-pemain bola dan sebagainya. Mereka boleh hafal nama pemain bola yang entah nama pelik-pelik tu, nama daripada Brazil, nama daripada Argentina, nama daripada yang pelik-pelik tak pernah dia tahu. Dia boleh senang-senang sebut daripada lidah dia nama pemain-pemain bola. Bahkan ramai juga remaja kita yang boleh nyanyikan lagu Korea walaupun dia tak tahu apa maksud dia. Dia boleh nyanyi lagu Korea. Pasal apa? Sebab dia suka, dia pun mudah ikut. Tapi tuan-tuan, puan-puan sekalian, bayangkan kalau sifat yang sama dia suka tadi tu, dia minat, kemudian dia hafal Al-Quran, Masya Allah. Ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, anak-anak kita ni adalah warisan kita, kita punya aset kita. Nabi SAW waktu nak wafat, dia cakap ada 2 perkara yang sifat yang dia tinggalkan untuk kita ni, ibu-ibu, bapa-bapa semua. 2 perkara ni kita pegang betul-betul. Dia tinggalkan 2 perkara wasiat ni, wasiat. Sebelum wafat Nabi SAW dia kata apa? Ummati as-salah wa ma malakat aymanukum. 2 perkara. Wahai umatku. Dia tak panggil isteri dia, dia tak panggil orang keliling. Mana isteri-isteri aku tak ada. Dia panggil kita, tuan-tuan perempuan sekalian. Dia sayang kat kita, dia panggil kita. Umatku, kita lah tu. Umatku. Jaga baik-baik 2 perkara. Solat jaga baik-baik. Solat fardu 5 waktu. Kalau boleh amalkan pada awal waktu. Kalau lelaki bagusnya datang masjid, solat berjemaah, ramaikan jemaah di masjid. As-salah, jaga solat betul-betul. Yang kedua, wama malakat aymanukum, iaitu amanah yang Allah beri pada kamu, keluarga. Amanah yang Allah beri pada kamu, keluarga. Wahai suami, jaga isteri dan anak baik-baik. Wahai ibu, jaga suami dan anak baik-baik. Kerana inilah generasi yang akan meneruskan perjalanan hidup di dunia ini. Kita buat satu contoh lah. Sekiranya tuan-tuan yang datang sini, kita buat contoh mudah. Tuan-tuan yang datang sini biasanya datang katakanlah 20 orang. Kalau tuan-tuan tidak bawa anak-anak datang ke masjid, setiap diri kita puratanya katakanlah 5 orang anak. 20 kali 5 dah 100 orang. 100 orang kali dengan kita 20 orang, tambah dengan kita 120 orang sepatutnya solat. Contoh ni saya beri gambaran. Tapi oleh kerana kita tak ajak anak-anak kita, tak tarbiyah anak kita datang masjid, yang 20 orang yang kita ni yang dah berumur ni, seorang meninggal, seorang sakit dah tak datang, seorang dah duduk rumah anak kat tempat lain, maka kurang tak bertambah-tambah. Tak bertambah-tambah. Jadi makin lama makin mati masjid kita, makin mati masjid kita. Itu yang Nabi SAW tak nak.
Nabi nak kita makin meramaikan yang baik. Yang baik ni makin ramai. Masjid daripada 20 orang, oleh kerana kamu dah kahwin, ada anak, alhamdulillah, anak-anak kamu dah datang masjid, dapat datang masjid, bertambah lagi ahli masjid. Itu contoh yang mudah bagaimana kalau anak kita tarbiyah dengan cara yang baik, dengan cara Islam, maka masya-Allah kebaikan. Jadi bagaimana anak kita nak jadi baik? Kenalah ibu bapa ni mengikut akhlak yang sempurna daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mentarbiyah anak. Ada peringkat-peringkat dia, 1 hingga 7 macam mana, 8 hingga 14 macam mana, atas 5 atas 14 macam mana, semua ada cara-cara dia. Jadi dengan majlis yang sebegini 1 jam tak cukup kita nak ceritakan detail. Ini hanya sebagai pembakar semangat untuk kita dan sebagai satu loncatan untuk kita memulakan kehidupan yang sempurna mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam zat kita, di dalam kehidupan seharian kita, di dalam kerunsingan, kerisauan kita, di dalam sunnah-sunnah amalan-amalan akhlak kita. InsyaAllah kita cuba-cuba, maka akan mendatangkan lagi keberkatan di dalam hidup kita, keluarga kita dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan dengan apa yang kita bincangkan pada pagi ini dan dah masuk tengah hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberkati diri kita dan menjadikan diri kita sebagai orang yang mulia di sisi Allah SWT. Kalau ibu-ibu, tuan-tuan, menjadikan anak-anak, tuan-tuan, perempuan, pelajar-pelajar agama, bukannya mesti belajar agama ni, bukanlah mesti jadi doktor, bukanlah mesti jadi engineer, bukanlah mesti jadi ustaz, bukanlah mesti setiap anak kita jadi ustaz, tetapi jadikan anak kita orang beragama. Kalau kita nak alihkan dia, salurkan dia ke bahagian doktor yang beragama, doktor yang solat, doktor yang kenal mak ayah, hormati mak ayah. Bukannya bila dah kaya, dah tak ingat dah mak ayah. Jadi engineer yang beragama. Jadi pilot yang beragama. Jadi siapa sahaja mereka, cikgu yang beragama. Bahkan kalau anak kita seorang penyapu sampah sekalipun, sebagai seorang pengutip sampah sekalipun, kalau mereka jaga agama, mereka mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pastikan anak kita, siapa sahaja anak kita, arah mana sahaja anak kita, pastikan mereka kuat agamanya. Dan alhamdulillah sekarang di universiti-universiti pun sebenarnya dah banyak dah ustaz-ustaz yang berkuliah-kuliah ada, alhamdulillah banyak. Tetapi di situ juga banyak mereka-mereka yang rosak dan sebagainya. Oleh kerana itu kita sebagai ibu bapa pastikan anak-anak kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam diri mereka ada cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagai tips yang terakhir yang saya nak sampaikan ialah bagaimana supaya anak kita cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu cerita tentang Nabi pada anak kita. Kerana anak kita selalu tengok benda lain, selalu tengok cerita Doraemon, selalu tengok cerita Upin dan Ipin. Sebelum tengok anak kita tengok cerita Boy, kuasa halilintar, kuasa bumi, kuasa tanah. Dia pun dah, rumah kita dah jadi letang bukang dah. Pasal apa? Macam-macam kuasa ada dalam tu kan. Kita pun tak berkuasa dah nak kemah rumah. Pasal apa? Anak kita cinta kuasa-kuasa lain. Kuasa halilintar, kuasa petir, kuasa tanah, kuasa gempa yang boy aja anak-anak kita. Jadi bagaimana kita nak seimbangkan? Tak apalah anak kita nak tengok cerita, nak halang pun tak boleh juga. Zaman sekarang seimbangkan, cerita pasal Nabi, selalu cerita pasal Nabi. Nabi hormat orang tua, Nabi sayang pada binatang, Nabi punya akhlak minum macam mana. Kita masukkan cinta Nabi, maka setidak-tidak dia akan seimbang nanti. Dia akan seimbang, taklah jiwa dia ke arah pada yang ganas-ganas seperti mana dalam kartun-kartun itu. InsyaAllah mudah-mudahan tips ni kita dapat amalkan. Selalu cerita tentang Nabi SAW, nasihat kita, jadikan Nabi SAW sebagai idola. Mudah-mudahan kita dalam kubur nanti, bila kita mati, amalan masuk. Taklah nanti kita miskin, bila dah mati, amalan langsung tak masuk. Nabi SAW beritahu, sekiranya seorang anak Adam itu mati, akan terputus segala amalannya, kecuali daripada 3, ni dapat saluran. Dia ada ATM, ada bank, boleh masukkan. Ibaratnya begitulah. Jangan nanti ada orang pergi kubur cucuk lah kata ATM kat kubur. Maksudnya 3 perkara ni boleh membantu kita dalam kubur. Salah satunya anak yang soleh. Dan sekiranya anak tu sebaliknya, yang tak soleh, dia akan mengazab kita, dia akan menyakitkan kita dalam kubur. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat terbiak diri kita, anak-anak kita ikut cara Nabi SAW. Sekiranya ada salah dan silap daripada kelemahan diri saya, sekiranya yang baik itu adalah datang dari Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وإيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع من خشيتك ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهم كما ربونا صغارا. رب اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم ارزقنا متابعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا متابعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.